Hai Top CBN, di dalam dunia ini masih banyak lagi rahsia yang tersembunyi untuk kita mencari kebenaran ataupun kita yang akan terkejut dengannya. Seluruh tanah perkuburan dipenuhi kubur yang ada sangkar di atasnya akan menimbulkan pelbagai pertanyaan ataupun rahsia Pringles yang bukan saja sedap. Tetapi untuk apa mereka buat macam tu? Kalau nak tahu, jom cari jawapannya. Rahsia Pringles. Ubi kentang rangup terkenal seperti Pringles, selain daripada ia sedap, korang pernah tak terfikir kenapa bentuknya melengkung dan tersusun dengan rapi di dalam pembungkusan? Ini adalah rahsia ya. Bentuk Pringles telah direka seperti hyperbolic paraboloid ataupun seperti ambil dua bentuk paraboloid yang berhadapan satu sama lain dipintal menjadi bentuk seperti pelana sehingga membuatkan Pringles di bawah tak ditindih sehingga hancur bila dihantar ke mana-mana. Tambahan pula, ia boleh menambah kerangupan dan rasa yang enak sepanjang masa. Siapa sangka bahawa snack rangup biasa ini mempunyai teori juga di sebaliknya. Respek kepada penciptanya. Sangkar besi tutup lubang kubur. Korang pernah tertanya-tanya tak kenapa kebanyakan kubur lama ada sangkar di atas lubang kubur itu supaya si mati tak hidup semula dan jadi zombie ke? Tetapi sesungguhnya idea itu telah bermula dari awal tahun 1800 di England dan Scotland bertujuan untuk mencegah penjenayah mencuri harta serta badan si mati untuk dijual kepada sekolah perubatan untuk kajian anatomi. Selain daripada itu, pada tahun 1818, ada sebuah novel klasik bertajuk Frankenstein di mana terdapat karakter yang dicipta dari bahagian badan mayat yang telah dicuri daripada kubur. Penduduk kampung berasa takut badan si mati akan dikaji dan untuk keselamatan mereka, mereka pun membina sangkar besi bagi menutup kubur itu. List wallpaper dalam sejarah. Siapa yang pernah guna Microsoft Windows XP, mesti korang akan jumpa wallpaper terkenal dengan grafik bukit hijau dan langit warna biru serta awan-awan berselerakan terasa tenang. Tapi korang percaya tak, tempat itu terletak di Napa Valley iaitu lembah luar bandar yang terletak di California. Ianya adalah hasil kerja Charles Aurier pada tahun 1996 dengan komponen gambar yang sangat sesuai telah membuatkan Microsoft rela membeli hak cipta gambar itu pada tahun 2000 dan ianya dianggap sebagai gambar yang mempunyai jumlah penonton terbanyak di dunia melebihi beribu juta penonton tetapi sangat rugi apabila tanah tersebut telah berubah disebabkan pemilik asalnya mengubah tanah itu menjadi ladang anggur dan taman pertanian. Sangat rugi. Semut jatuh dari tempat tinggi tanpa tercedera. Korang percaya tak walaupun jatuh dari tempat tinggi, tapi semut kecil itu masih tak apa-apa? Kenapa ia boleh bertahan? Sebabnya, semut adalah haiwan yang sangat kecil dan badannya terlalu ringan untuk graviti dunia memberi kesan ke atasnya. Hal ini boleh dijelaskan daripada teori kelajuan terminal ataupun kelajuan maksimum yang boleh dilalui oleh semut melalui bendalih. Dengan badan semut yang kecil menjadikan kelajuan akhir yang mencecah tanah tidak pantas kerana ia ditentang oleh udara dan kipas lagi. Tak kiralah tinggi macam mana sekalipun, semut pasti akan selamat. Dan kalau selamat macam mana pun, kalau pemburu memakannya ataupun terkena racun, semut masih tak selamat juga. Netflix dibina sebelum Google. Korang mesti kenal Google sebelum Netflix kan? Tetapi siapa-siapa yang tahu sesungguhnya platform streaming filem iaitu Netflix dibina dulu pada tahun 1997 oleh dua orang iaitu Mark Randolph dan Reed Hastings, di mana Google dicipta pada tahun 1998. Sebelum mencapai ke tahap ini, Netflix memulakan bisnes dengan menyewakan DVD melalui pos laju di Amerika Syarikat sebelum perkhidmatan streaming pada tahun 2007 dan berkembang kepada negara-negara lain sebanyak 190 negara sejak dari 2010 dan seterusnya. Walaupun ia dikenali selepas Google, namun kedua-duanya adalah platform yang terkenal di seluruh dunia. Kubur kapal angkasa Point Nemo. Korang jangan salah faham pula, ini bukan spot cari ikan Nemo. Admin nak bagi tahu, di bawah lawatan Pasifik Selatan yang jauh dari daratan, iaitu sedalam 2,700 km, ada tanah perkuburan di bawah air iaitu stesen angkasa dan pengangkutan angkasa lepas bernama Point Nemo ya. Disebabkan kawasan ini jarang ada haiwan laut mencari makan, jadi ia sesuai untuk membuang angkasa atau satelit yang telah luput tanpa menjejaskan persekitaran laut. Selain dari itu, ada rekod daripada tahun 1971 sehingga 2016 yang mengatakan ada angkasa dan satelit dah habis tempoh dibuang di tanah perkuburan ini sebanyak 263 kapal. Wah, sukar dipercayai banyak macam ni dan boleh dikatakan ia adalah pengalaman baru. Obor-obor boleh cair.
Obo-obo adalah haiwan air yang cantik, bahaya dan perlu berhati-hati bila bermain air di pantai kerana ada spesies yang janggutnya bahaya sampai boleh membawa maut. Tetapi apabila obo-obo berada di tepi pantai, badannya akan bertukar dan mencair. Ia kerana badan obo-obo terdiri daripada 85% air dan bila berjumpa dengan cuaca panas di darat, badannya yang luksina seperti air akan menghilang. Akan tetapi, korang perlu berhati-hati dengan obo-obo yang ada racun. Walaupun dah kering, janggutnya masih bahaya. Unicorn adalah haiwan kebangsaan Scotland. Secara umumnya, setiap negara ada haiwan asli sebagai haiwan kebangsaan mereka, tetapi di Scotland sebaliknya, mereka mengambil haiwan dalam cerita dongeng seperti unicorn sebagai haiwan kebangsaan. Ianya kerana pada zaman dulu, warga Scotland ada kepercayaan terhadap kisah legenda atau kejadian gaib. Tambahan pula, dengan kuda yang ada lingkaran di kepala menunjukkan kegagahan, kesucian, keceriaan, kelembutan dan kuasa remedi, telah menyebabkan unicorn menjadi simbol yang terdapat pada menterai diraja dan jata Scotland pada zaman sekarang. Jadi, kalau sesiapa pergi melawat Mercat Cross di bandar Edinburgh, kemudian terjumpa simbol atau patung unicorn, jangan pelik sebab itu adalah haiwan kebangsaannya. Cheetah tak boleh mengaum. Walaupun ia adalah haiwan yang terpantas di dunia dengan kelajuan melebihi 120 km per jam, tetapi kisah cheetah yang korang tak pernah tahu sebelum ini adalah ia tak boleh mengaum macam harimau. Sebabkan harimau berbadan kurus, ia boleh mengaum dan keluarkan suara yang tajam seperti kucing. Mungkin korang tak sangka kan, ini adalah pemburu yang menakutkan tu. Selain daripada tak boleh mengaum, matanya yang juga kurang penglihatan pada waktu malam. Kerana itu, ia keluar memburu pada waktu siang dan petang. Tambahan pula, tak pandai panjat pokok pula tu. Inilah yang dikatakan semua orang ada baik dan buruknya. Panda angkat tangan untuk melindungi diri. Apabila panda mengangkat tangan tinggi, sesiapa yang nampak pun pasti nak peluk. Tapi admin nak bagi tahu, yang ini bukan cara panda menunjukkan kecomelannya. Sebaliknya, ia adalah cara melindungi diri apabila ia berasa takut atau terancam. Panda akan berdiri dengan kaki belakang serta mengangkat kaki depannya ke atas, membesarkan diri supaya musuh takut dan mungkin juga akan menggunakan kukunya. Selain daripada itu, panda juga ada taktik melindungi diri dan lain-lain yang menarik, seperti menyalak dengan muka yang garang dan kalau tak berjaya, ia akan melepaskan bau busuk daripada kaki dan punggung. Bau yang pemburu akan berputus asa untuk memakannya. Kalau dah macam ni, korang rasa comel lagi tak? Botol air ada tarikh luput. Sesungguhnya air botol itu tak ada tarikh luput, tapi apabila diisi ke dalam botol plastik, ia sebaliknya ada tarikh luput pula. Kenapa pula macam tu? Sebabnya, kebanyakan minuman di pasaran selalunya akan guna botol polyethylene terephthalate atau PET di mana perlu diguna sekali sahaja dan terus dibuang. Apabila tarikh luput pada botol habis tempoh atau berada di tempat suhu yang tinggi, botol itu akan bertindak balas dengan air. Plastik mungkin pecah dan membuatkan air bocor atau mungkin ada bahan kimia. Malah, sesetengah penyakit berpunca daripada air yang bercampur dalam botol itu yang mungkin akan menjejaskan kesihatan dalam masa yang lama. Jadi, kalau korang nak beli air botol, jangan lupa baca tarikh luput ya. Lighter dicipta sebelum mancis. Korang mesti berfikir yang lighter dicipta selepas mancis kan? Tetapi salah. Kerana lighter dicipta pada tahun 1823 oleh Johann Wolfgang Dobereiner, pakar kimia warga Jerman dengan menggunakan mekanisme pengecasan yang diilhamkan ideanya oleh pistol dan gas hidrogen di mana mancis dicipta pada tahun 1826 oleh John Walker, seorang pencipta warga British. Selepas itu, lighter telah ditambah baik lagi pada tahun 1914 hingga 1918 untuk kegunaan dalam ketenteraan kerana ia dapat mengawal api dengan baik. Berbeza dengan mancis yang mudah membuka laluan kepada musuh untuk menyerang, lighter adalah produk yang sering mendapat perhatian kerana ia senang digunakan dan murah, tetapi berhati-hati juga apabila guna tu. Oarfish potong ekornya untuk hidup. Korang tahu tak, oarfish atau yang kita kenal dengan nama ikan naga adalah sejenis ikan laut dalam yang sukar ditemui. Ia mempunyai panjang sehingga 17 meter serta berat 270 kg. Ada rahsia yang tersembunyi iaitu sifatnya memotong ekornya sendiri. Sebabnya, ia tak pandai mencari makan. Jadi, kalau ia terlampau lapar dan ingin menamatkan kelaparannya, ia akan memotong ekornya untuk menyimpan tenaganya.
Ia tak bahaya kerana kebanyakan anggota badannya berada di bahagian atas dan boleh berenang dengan senang hati. Korang tak perlu risau. Lelaki berkasut tinggi. Zaman sekarang ni, ramai wanita memakai kasut tinggi untuk tambah keyakinan diri. Tetapi siapa percaya yang kasut tumit tinggi ni mula-mulanya dicipta khas untuk lelaki budiman. Ianya salah satu kelengkapan tentera warga Persia zaman kerajaan Samanid pada tahun 874 sehingga 1005. Ianya digunakan untuk membantu kecekapan pertempuran di atas kuda, seperti mengimbangi badan ketika memanah ataupun mengawasi kuda. Tambahan pula ia melambangkan simbol kekayaan dan kekuasaan. Dan itu membuatkan lelaki bangsawan memakai kasut tinggi sebelum ia tersebar kepada wanita-wanita kaya di masa yang datang. Tetapi cita rasa yang berubah membuatkan kasut tumit tinggi kini hanya terkenal di kalangan wanita-wanita cantik sahaja. Bunga yang paling susah ditemui. Salah satu bunga yang paling susah ditemui di dalam dunia mestilah bunga camellia, iaitu spesies Middlemiss's Red diambil daripada nama John Middlemith yang mengambil tumbuhan tersebut dari China. Kemudian ditanam di England pada tahun 1804. Ia hanya ditemui di kawasan perumahan bangsawan sahaja. Bermula dari tahun 1823, hanya ada 2 tempat sahaja di dunia, iaitu di Rumah Hijau Rumah Agam Chiswick House di England dan Rumah Hijau milik Treaty House Waitangi di New Zealand. Sekarang, Middlemiss's Red adalah bunga yang sukar dicari dan harga termahal di dunia. Terutama sekali koleksi bunga camellia di Chiswick House telah diletak harga tinggi sehingga mencecah 71 juta ringgit. Cantik dan terpesona macam ni, admin boleh mimpi je lah. Kalau anda suka video kami, boleh beri komen, tekan like dan subscribe. Jangan lupa saksikan video seterusnya daripada kami.